Pengenalan penciptaan bumi menurut Al-Quran, terdapat banyak pendapat tentang teori penciptaan bumi. Bagi yang beriman kepada Al-Quran, mereka mengetahui bahawa terdapat banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang penciptaan bumi. Di dalam surah Sajdah ayat 4, Allah berfirman bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Pendapat jumhur mengatakan bahawa 6 masa yang dimaksudkan itu adalah hari-hari yang biasa seperti mana kita sekarang ini. Seterusnya adalah objektif. Terdapat 3 objektif kajian yang kami lakukan terhadap tajuk penciptaan bumi menurut Al-Quran ini. Yang pertama adalah mengenal pasti penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, memahami bagaimana penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa. Dan yang ketiga adalah mengetahui bahawa bumi itu bulat dan bukan mendatar. Bagi dapatan pertama, menurut Al-Quran, dalam surah At-Talaq ayat 12 telah menceritakan tentang penciptaan 7 langit dan begitu juga bumi. Menurut surah ini, bumi juga diciptakan 7 lapisan. Seterusnya, menurut sains pula, seorang ahli saintis, Syihde Qozai, bersetuju dengan kebenaran Al-Quran iaitu tentang kelahiran alam ini yang terwujud dari gumpalan asap dan terjadinya bintang-bintang. Seterusnya, menurut pandangan Islam, bumi diciptakan dalam 6 masa. Menurut Al-Quran, pendapat dari Ibnu Abbas Ra'anhuma, Mujahid Ad-Dahak dan Ka'ab Al-Ahbar menyatakan setiap hari dalam 6 masa tersebut bersamaan 1000 tahun hari biasa. Menurut sains pula, Prof. Thomas, penciptaan langit dan bumi telah dijelaskan tentang perkembangan ilmu saat teori Big Bang telah menyebut tentang 6 tahap penciptaan langit dan bumi yang itu juga disebut di dalam Al-Quran. 2 daripada 6 masa itu adalah penciptaan langit atau disebut sebelum atau selepas bumi diproses. Dapatan analisis ketetapan yang ketiga iaitu bumi adalah berbentuk bulat dan bukan mendatar. Bumi mendatar merujuk kepada dakwaan dan kepercayaan bahawa bumi adalah berbentuk rata dan bukannya seakan-akan sfera. Kebanyakan tamadun purba berpegang kepada konsep bumi berbentuk rata seperti tamadun Yunani purba. Menurut Al-Quran di dalam surah Az-Zumar ayat 5, Allah berfirman, Dia telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia yang menggulungkan malam atas menggantikan siang dan menggulungkan siang atas menggantikan malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berlegar menurut waktu yang ditentukan. Dan menurut Jabatan Mufti Negeri Perlis, perkataan menggulungkan diterjemahkan jelas mengisyaratkan bahawa bumi ini berbentuk bulat. Menurut sains pula, beberapa ahli falsafah seperti Eratosthenes dan Ptolemy dari tamadun Yunani mengemukakan hujah yang walaupun laut terbentang luas itu kelihatan rata, kapal yang mendekati pelabuhan dilihat muncul dari bawah horizon, menandakan bahawa permukaan bumi ini sedikit melengkung. Selain itu, antara hujah lain ialah kedudukan matahari pada waktu sama di bandar lain adalah berbeza dan ini dijelaskan dengan kedudukan bandar yang berbeza pada satu permukaan sfera. Dapatan mengikut isu semasa penciptaan bumi ialah salah satu isu yang sentiasa berlegar dalam masyarakat. Wujudnya kelompok yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bumi itu datar. Isu ini akan menjadi berulang-ulang kerana sesetengah daripada komuniti ini cuba untuk meyakinkan masyarakat bahawa bumi itu datar. Apabila perkara dibiarkan tanpa penjelasan, dibimbangi masyarakat akan mudah terpengaruh dengan kefahaman tersendiri. Dari segi Islam pula, ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Waqiah ayat 17 hingga 21 yang bermaksud, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Jabatan Mufti Negeri Perlis berkata, menurut apa yang mereka lihat, melalui kedudukan di bumi, bentuk bumi yang bulat dapat dilihat apabila manusia berada di angkasa. Dan dari segi sains, teori ini disebut dalam tamadun Yunani oleh beberapa ahli falsafah, iaitu Eratosthenes dan Ptolemy. Apa yang mereka katakan ialah walaupun laut terbentang luas itu kelihatan rata, kapal yang mendekat pelabuhan dilihat muncul dari bawah horizon, menandakan bahawa permukaan bumi ini melengkung. Selain itu, hujah lain ialah kedudukan matahari pada waktu sama di bandar lain seperti Sin dan Alexandra adalah berbeza, dengan kedudukan bandar yang berbeza pada satu permukaan sfera. Akhir sekali adalah rumusan.
Penciptaan langit dan bumi yang sangat mengagumkan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Tuhan. Setiap sesuatu pasti mempunyai bumi dan alam semesta. Ia sebagaimana yang dipisahkan antara keduanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Anbiya ayat 30. Oleh itu, penciptaan bumi adalah sangat mengagumkan. Jika ada orang yang mengatakan bahawa penciptaan bumi merupakan sebuah peristiwa kebetulan saja, maka dia harus melihat sekelilingnya dan memikirkan kesempurnaan dan keseimbangannya.